Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang menjadi penyokong tegar saya selama ini, alhamdulillah pada tengah hari ini saya dapat bersama-sama dalam perjumpaan secara bersantai petang ini di restoran yang mana saya boleh kata memang sedap makanan di sini dan memang sesuai tempat ini dipilih. Saya melihat suasana antara saudara-saudara amat mesra, lagi akrab, menunjukkan bahawa api perjuangan tidak pernah padam di dalam hati kita. Dalam apa jua keadaan, sehinggalah apa yang kita hasratkan menjadi kenyataan dan realiti. Apapun, kita dah berjaya pada satu peringkat di mana kerajaan yang zalim, kerajaan yang tak mempunyai kemampuan telah jatuh selepas 21 bulan. Ini mereka telah mencatat rekod Malaysian Book of Record, kerajaan yang paling pendek dalam sejarah politik Malaysia. Mesti ada sebab mengapa kerajaan jatuh. Bukan salah Najib. Kalau semua orang kata, bukan semualah, kalau ada orang-orang tertentu yang selalu menyalahkan saya, tapi tolong tengok pada diri sendiri. Sebab rakyat telah pun menghukum. Kalau Najib saja menyebabkan kerajaan jatuh, tak mungkin dalam 5 pilihan raya kecil PH lah ditolak oleh pengundi. Yang paling ketara di Tanjung Piai kalah lebih 15,000. Di Kimanis Sabah yang pada asalnya tak ada siapa kata kita boleh menang, kita menang dengan majoriti yang agak meyakinkan. Kalau ini bukan cerminan suara hati rakyat, saya tak tahu apa tak tahu. Dan punca kejatuhan kerajaan ini sebab mereka ni mencurigai antara satu sama lain. Betul tak? Betul. Kerana mereka ni mungkir janji antara satu sama lain. Kerana mereka tak ada kemampuan mentadbir negara kita. Betul? Betul. Dalam 21 bulan, saya nak tanya, apa hasil keberhasilan mereka dalam masa 21 bulan? Boleh sebut tak? Apa sesuatu yang signifikannya? Apa dia? Bila saya tanya orang, mereka kata tergamam nak jawab. Kena fikir dulu. Kena fikir. Kalau dulu boleh sebut dengan senang, oh ekonomi kita bagaimana 59% zaman BM. Oh kita ada projek MRT. Oh kita ada BRIN. Oh kita ada bantuan petani. Oh kita ada bantuan untuk budak-budak pergi sekolah. Lah begitu banyak yang telah kita berbudi dan kita bantu pada rakyat Malaysia zaman Barisan Nasional. Tapi bila kita tanya kerajaan PhD buat apa masa 21 bulan, banyak orang pun tergamam. Tuan-tuan pun kalau nak saya tanya pun agak susah pun nak jawab ya. Nak kata 21 bulan apa dia? Tak tahu. Nak kata pasal regulation rokok, tak tahulah, ada orang setuju ada tak setuju. Anda nak kata apa lagi? Ha? Kalau nak kata pendakwaan pun ada yang didakwa, ada yang tak didakwa. Dah terang, tak payah bersuluh lagi, tak didakwa. Dan ada yang didakwa ditarik balik pun ada. Ada yang kena hukum pun ditarik balik. Jadi soalnya sekarang ni, kalau dalam bab keadilan,
Ya ini justice pun, sehingga kan peguam negara meletak jawatan dan mengaku bahawa dia pelantikan politik. Mana ada peguam negara dalam sejarah Malaysia mengaku dia pelantikan politik. Institusi macam peguam negara tidak boleh dipolitikkan. Begitu juga SPRM tak boleh dipolitikkan. Mana-mana institusi tak boleh dipolitikkan. Itu pun janji PH dalam manifesto mereka yang mereka tak iktiraf. Kononnya manifesto ni bukan Bible. Inilah setelah mereka mungkir janji, gagal menunaikan janji pada rakyat. Rakyat kata cukuplah kerajaan PH. Mereka nak kerajaan PH diganti dengan kerajaan baru. Cuma hasrat kita tak tercapai. Hasrat kita ialah supaya kita ikut sistem Westminster Model. Westminster Model berarti kalau kerajaan gagal, kita pulangkan balik pada rakyat. Rakyat boleh tentukan mandat. Ada orang kata, oh kita ada pilihan raya, kita kena belanja 800 juta. Saya kata sebaliknya, kalau tak ada kerajaan yang kuat, kerajaan yang kokoh, bursa saham jatuh sebanyak, saya tak silap saya lebih pada 400 poin. Itu kalau kita translate, terjemahkan dalam nilai wang ringgit, lebih kurang 400 bilion telah luput dari segi harta yang untuk negara. Kalau kita dah hilang 400 bilion, apakah 800 juta? Kalau kita dapat kerajaan yang kuat dan stabil, tentulah itu menyumpahkan asas fundamental kita memulihkan ekonomi negara. Keyakinan, confidence adalah asas pada pemulihan ekonomi. Sekarang ini kita ada satu keadaan baru, kita terpaksalah buat kerajaan perikatan nasional di mana macam-macam tafsiran dalam pembentukan kerajaan baru ini. Tapi kita tengok dulu, kita dapat keputusan Majlis Tertinggi dah kata bahawa ini coalition antara ahli-ahli parlimen. Ini tidak melibatkan parti. Parti bebas untuk mengkritik ataupun mengeluarkan apa-apa pendapat menjadi check and balance pada kerajaan yang ada pada hari ini. Itu dia pendirian kita, dan kita tengoklah sejauh mana mereka dapat memenuhi aspirasi rakyat. Mudah-mudahan mereka dapat melakukan seperti mana yang diharapkan oleh rakyat, oleh UMNO. Apapun, kita mesti pertahankan kepentingan UMNO dan Barisan Nasional dan muafakat nasional. Ini merupakan asas politik kita, dan kalau kita nak gabung dengan parti bunga dan sebagainya, kita kena lihat bahawa penggabungan itu tidak merupakan penggabungan yang merugikan UMNO ataupun merugikan kepentingan kita selama ini. Itu sajalah poin saya terlalu awal untuk kita nak buat sesuatu kesimpulan lebih daripada ini. Tapi saya harap kita semua sabar, kita teruskan perjuangan kita. Saya berjuang melalui media sosial sehingga Dr. Mahathir kata saya lebih bahaya daripada Anwar Ibrahim. Apalah, sikit sebanyak itu saya kira itu sebagai satu recognition, satu pengiktirafan bahawa selama 21 bulan saya tidak henti-henti buat posting, dan rakyat dah boleh check pada posting yang saya buat, dan mereka pun sampai orang biasa pun check posting saya hari-hari. Mereka kata kalau tak check posting saya rasa tak lengkap hari itu. Jadi dia nak tahu maklumat serius, maklumat yang serius, maklumat yang tepat, maklumat yang tak ada political colouring, mereka rujuk pada posting saya. Sebab selama ini kalau dia rujuk pada kenyataan menteri, menteri banyak cakap bohong dan banyak kelentong, dia tak boleh pakai. Jadi dia rujuk pada Facebook saya dan segala kontennya, dan Alhamdulillah kita dapat melihat public opinion hari ini sudah berubah. Daripada rating yang agak tinggi pada PH, dia telah jatuh sampai dia ke 20% saja rating mereka waktu mereka tumbang sebagai sebuah kerajaan. Jadi sekarang ini kita melihat ke hadapan, kita ada banyak cabaran ekonomi ini amat serius dan tidak mudah. Sebab itulah GST merupakan menjadi buffer
kepada ekonomi negara kita. Sebab bila ada GST, kalaulah keadaan meruncingkan seperti kita alami sekarang ni, kita ada kemampuan, ada flexibility untuk kita buat pump priming, untuk kita inject dana dalam sistem ekonomi kita, untuk kita bantu rakyat. Tapi kerana mereka memansuhkan GST, kemampuan kita hari ini amat terbatas. Saya khawatir sebenarnya hari dua ini macam mana kita nak tangani ancaman ataupun keadaan ekonomi semasa, sebab apa kita buat pun mesti ada kesan. Ini tak termasuk lagi aset-aset yang telah dijual oleh mereka selama ini, yang saya sendiri tak dapat terima aset-aset dijual ni. So, pada saya menjual negara kita sebenarnya. Sebab itulah kita mesti tentang aset-aset dijual ini, sebab dia merugikan kita. Sebab itulah merupakan harta rakyat. Harta rakyat tak wajar, tak patut, tak boleh sebenarnya dijual kepada orang luar. Sebab itu milik kita. Milik kita hari ini dan generasi yang akan datang. Petronas dah dijarah 102 bilion dividen Petronas daripada 176 bilion yang saya tinggalkan dalam cash, dalam dana Petronas 176 bilion waktu kita kalah. 102 bilion sudah dijarah oleh kerajaan ini. Jadi Petronas pun dah tak boleh jadi, orang kata cash cow pada kerajaan dah tak ada, tak boleh dijarah lagi, tak boleh digunakan sebagai sumber dana untuk keadaan yang kritikal seperti yang kita hadapi pada masa ini. Kalau kita tak inject pada ekonomi, kalau kita tak beri dana kepada rakyat, ekonomi kita akan lumpuh. Misalnya, kalau kita bagi pada rakyat, rakyat boleh keluarlah beli barang, boleh datang ke restoran macam ini. Jadi kalau restoran ni maju, mereka boleh beri pekerjaan pada rakyat. Tapi kalau tak ada pelanggan, macam mana dia nak sediakan, nak beri pekerjaan pada pekerja-pekerja dia? Ini semua menyebabkan ekonomi kita akan memuncuk. Dan sebab itulah kita hadapi krisis hari ini, daripada pendekatan politik yang populis, mansuhkan GST, ganti dengan SST. Rupanya SST lebih buruk, lebih teruk daripada GST. Baru pagi tadi saya jumpa dengan seorang pengusaha hotel. Dia kata zaman GST dia bayar 60,000, zaman SST dia bayar 200,000 lebih. Jadi saya tanya, mana lebih baik, GST ke SST? Oh, GST lebih baik dia. Kami nak GST balik. Ada itu hakikatnya, tapi yang jadi mangsa kita lah. Saya jadi mangsa, kononnya bila saya perkenalkan GST, saya menekan rakyat. Itulah yang dimomong, itu yang dijaja kepada rakyat, dan masalahnya rakyat sebahagian telah terima propaganda mereka. Sebab itulah salah satu sebab kita kalah waktu pilihan raya. Jadi propaganda hitam seperti ini yang sebenarnya tidak diasaskan dengan hakikat realiti, fakta, menyebabkan kita telah pilih kerajaan yang salah selama 21 bulan. Jadi itulah menyebabkan kita berada dalam keadaan. Sebab bila ekonomi dunia merosot, kita punya domestik ekonomi pun merosot juga. Asas dia sebenarnya, kalau kita domestik ekonomi kita kokoh, ekonomi dunia merosot, kita masih boleh mempertahankan ekonomi kita dan terus menjaga kebajikan rakyat. Saya harap inilah sikit sebanyak saya bagi panduan pada saudara sekalian untuk kita terus berjuang sebagai bloggers dalam Facebook dan Twitter dan sebagainya. Teruskan dengan fakta, dengan kandungan kita, sebab inilah sebenarnya medan, the new battlefield yang akan menentukan sikap public opinion yang sama ada memihak kepada kita ataupun sebaliknya. Dan usaha-usaha dilakukan oleh saudara-saudari sekalian amat penting dan saya amat menghargai. Terima kasih hari ini kita jumpa dengan 100 orang. InsyaAllah kalau ada ruang saya akan jumpa yang lain. Ada dalam queue 400 orang lagi. InsyaAllah saya akan jumpa. Terima kasih
walaupun disebut tadi tak ada apa-apa peluru, tetapi kita zaman sekarang ni zaman kita tak perlu pada peluru, kita perlu pada orang yang bersemangat. Kalau kita bagi peluru, orang kelentong kita tak guna. Dan kita tak boleh bergantung kepada peluru, tetapi kita bergantung kepada semangat jiwa kita, sebab kita berkorban untuk kepentingan bangsa, agama dan negara. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir. Terima kasih, saya tahu ramai yang hadir ini adalah yang telah banyak menyumbang kepada kejayaan kita setakat ini. Dah pulih setakat ini, walaupun kita belum berkuasa mutlaknya, tapi sudah pulih sikit sebanyak maruah kita. Tapi masih ada lagi ruang untuk kita tingkatkan lagi kedudukan kita, image kita dan kedudukan kita sebagai parti utama mewakili orang-orang Melayu di dalam negara. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.